Ibn Kathir Al-Maki, Mekah. Qiraat Imam Nafi Al-Madani, orang Madinah. Ini kaedah dia. Memang orang Arab macam itu, dia kaedah dia. Dia akan taruh dia punya tempat asal dia. Jadi orang tahu, oh dia ni orang Mekah, dia ni orang Madinah, dia ni orang Kufah dan sebagainya. Jadi contoh dia macam ni. Kalau saya nak tukar nama saya Idris Al-Woodlandi, macam itulah contoh dia. Saya orang Woodland. Kawasan. Boleh tak? Kalau dekat ustaz mana, saya Idris mana? Idris Woodlandi. Dekat Yishun ada satu nama ustaz. Ustaz ni dia tengah berkam tau. Nama dia Usuk. Saya kenal dia juga, Usuk ni. Dia panggil Yusuf Isu ni. Sebab dia tinggal Yishun. Bukan nama dia Yusuf bin Yisun. Dia pakai title pasal dia tinggal Yishun. Yusuf Isu ni gelaran. So, oh Yusuf, banyak Yusuf. Kalau orang kita lah, biasanya usuk mana? Usuk kambing, usuk lekuk, usuk ini, macam-macam. Pasiris lagi Esok Paris. Kak Acah kalau pindah saya panggil, Kak Acah mana? Kak Acah Paris. Okey, boleh. Okey, kita nak kena pasti qiraat ni, sanad ni. Ni dia susul galur sanad Imam Hashim. Kita boleh tengok kat sini dulu. First, yang kita baca ni mengikut qiraat Imam Hashim. Dia orang Hashim. Melalui riwayat Hafs. Dia banyak murid, tapi yang very most popular ataupun prominent murid Syu'bah sama Hafs kan. Kita ikut yang Hafs ni. Hafs ni adalah anak tiri kepada Imam Hashim. So dia ajar anak tiri dia ajar anak murid dia. Yang ini dia orang hidup satu zaman. Maknanya dia jumpa dia. Murid yang guru mesti jumpa tak? Yang bawah ni zaman lain. Asyatibi tahun 400 lebih hijrah. Yang ni dah masuk tahun 600 lebih hijrah, kat 700. Okey. Qiraat Imam Hashim riwayat Hafs. Yang ini dua dia panggil mengikut pada kaedah Tariq Al-Jazari ataupun Asyatibi. Yang kita ikut Asyatibi punya Tariq. Yang kita baca ni ikut kaedah Asyatibi. Yang ini Imam Hashim dan Hafs ni yang kita baca. Wadduha kan, walaili iza saja. Ikut Imam Hashim baca dia. Ada qiraat macam tadi yang Abu Amru dan sebagainya, dia tak baca wadduha, dia baca wadduhe. Yang qiraat ni. Yang ini wadduha. Dia bukan Indonesia, dia Arab. Arab punya logat pun berbeza-beza. Tak juga, banyak Indonesia sama kita. Indonesia, Malaysia, dia Nusantara banyak macam kita. Kalau yang bab apa? Wadduha ni, kalau Imam Abu Amru ni, dia akan baca wadduhe. Wadduhe walaili iza saji. Nanti kalau yang kira Imam Nafi melalui riwayat Waris ni, dia tak baca wadduha, tak baca wadduhe, dia baca wadduha. Wadduha walaili iza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Ini bab qiraat. Apa kalau orang Cina, kalau menteri China tu? Dia ikut pada qiraat mana dia ikut, dia kena ikut bahasa Arab juga. Sebab tadi saya dah bilang antara rukun dalam baca Quran kena bahasa Arab. Sebab itu dalam solat, dalam apa semua kita kena baca Arab. Kita tak baca Melayu tak? Allah Maha Besar, contoh macam itulah. Tak boleh cakap itu, kita kena Allahu Akbar. Kalau kita nak cakap bahasa Melayu, nanti orang jauh nak cakap jauh. Allah gede. Gusti gede. Gusti Tuhan dah kan. Gede besar. Gusti gede. Tak boleh. So kena standardiskan. Memang gitu kaedah dia. Okey. Jadi yang kita ikut ni mengikut kaedah Tariq Asyatibi. Tariq ni daripada root words perkataan tarikat. Pernah dengar tak? Ada kumpulan-kumpulan tarikat kan? Itu Tariq.
Sebab tu saya bilang, tak semua tarikat ni salah. Ada, memang betul lah, tak nak saya nafikan. Ada kumpulan tarikat betul. Cuma kita nak faham kaedah dia sebelum kita nak salahkan dia. Masalahnya kita tak faham kaedah dia. Jadi kita nak kena faham kaedah Asyatibi untuk belajar baca yang kita belajar ni. Sebab saya akan gunakan kaedah Asyatibi punya Tariq. Terus naik pada haf. Okey. Tariq ni dalam bahasa orang putih method. Dalam bahasa Melayu cara ataupun kaedah. Jadi kalau dalam bab Quran ni kaedah pembacaan dia berapa harakat dan sebagainya. Yang Syatibi boleh baca 2, 4, 5, 6 harakat. Tapi tak semestinya Zazari pun macam tu. Zazari boleh paling banyak mungkin 4 harakat. Contoh, dia tak baca 5, 6 harakat. Ini daripada segi harakat dia pula. Itu je perbezaan dia. Baik, daripada segi sanad balik, naik pada Imam Hashim. Imam Hashim ni dia belajar dengan 2 orang guru yang dikenali sebagai tabi'in. Apa makna tabi'in? Kalau kita cakap tabi'in, apa makna tabi'in? Bang, apa makna tabi'in, bang? Orang yang tak jumpa Nabi. Dia lahir, Nabi dah wafat. Tak sama zaman dengan Nabi. Tapi kalau sama Nabi, sahabat. Siapa yang jumpa Nabi, jumpa muka tau, lepas tu dia beriman pada Nabi, dia sahabat. Even Uwais Al-Qarni, dia pun satu zaman dengan Nabi, tapi dia tak jumpa Nabi. Dia bukan sahabat, dia tabi'in juga. Tapi dia sama zaman. Dia orang Yaman. Pernah dengar tak cerita Uwais Al-Qarni? Dia pergi taat dengan mak dia tak? Dia jaga mak dia ni dah tua kan. Kalau dia tinggalkan mak dia nak ikut belajar agama kat Mekah, kat Madinah jumpa Nabi, tak ada orang nak jaga mak dia. So dia minta izin dengan mak dia. Mak dia tak izinkan. Sampai satu ketika mak dia tengok dia terlalu rindukan Rasulullah, mak dia lepaskan, izinkan dia. Mak dia pesan pergi cepat-cepat, pergi cepat balik lepas jumpa Rasulullah balik. Macam mak dia takut, mak dia dah tua, tak orang jaga. Dia pergi dari Yaman pergi Madinah. Kebetulan waktu dia pergi Madinah Rasulullah tak ada. Jadi dia teringat mak dia pesan pergi cepat balik. Dia tak tunggu Rasulullah balik. So dia balik. Dia kejarkan mak dia daripada Rasulullah. Si Uwais Al-Qarni ni. Jadi dia tak jumpa Rasulullah. Dia balik, dia jumpa mak dia balik, dia jaga mak dia macam biasa balik. Ini si Uwais Al-Qarni ni. Jadi dia pergi, dia tak jumpa, tapi dia beriman. Kalau jumpa tak beriman pun tak boleh. Dia nak jumpa beriman. Abu Lahab pun jumpa. Kan? Tapi tak beriman, tak pakai. Dia nak yang jumpa Rasulullah, dia beriman, itu sahabat. Ustaz, dalam salat, kalau imam tengah baca, kita translate dalam bahasa Melayu, itu ada satu masalah tak? Sekarang imam baca Allah Akbar, kita dalam hati kita bukan tengah khusyuk lah bacaan dia. Bila kita translate dalam bahasa itu, okey, dalam hati boleh, jangan keluarkan. Dalam hati. Kamu tidak boleh translate dalam bahasa Melayu, tapi kamu harus dengar apa yang imam baca. Boleh, untuk nak menghayati. Kalau nak menghayati bacaan dia. Kalau kita tak faham nak dapat menghayati, kita kena faham bahasa Melayu dia untuk menghayati. Tapi dalam hati kita lah. Dalam hati. Tapi kita boleh lafazkan dia. Tak boleh. Jangan imam Bismillahirrahmanirrahim, awak pula sibuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tak boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Orang sebelah pun terperanjat, mak pakcik dia betek. Dalam hati okey. Dalam hati untuk kita mengkhusyukkan lagi solat kita. Okey, balik pada Uwais Al-Qarni, dia kira tabi'in. Uwais Al-Qarni ni Nabi tak jumpa dia tau. Sebelum Nabi wafat, Nabi pesan dengan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar, kalau aku wafat besok, kau cari siapa ni Uwais Al-Qarni. Kalau dia datang Madinah, kau minta dia doakan kau. Dia tak very popular. Sahabat memang tak kenal. Sayyidina Ali tak kenal, Sayyidina Umar tak kenal, yang lain pun tak kenal. Setiap kali rombongan dari Yaman datang ke kota Madinah,
Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar orang paling sibuk cari siapa nama Uwais Al-Qarni. Dia cari. Oh, tak ada lah. Datang lagi, cari lagi. Sampai satu ketika betul-betul Uwais datang. Sayyidina Umar sama Ali ni minta Uwais doakan dia. Uwais bilang, korang sahabat korang lagi hebat, kenapa aku nak kena doakan? Tak, Rasulullah dah pesan suruh minta doa, sebab doa dia lebih makbul. Uwais Al-Qarni ni dia tak dikenali oleh penduduk Madinah, tak dikenali oleh penduduk muka bumi, tapi para malaikat kenal dia. Dia dikenali di langit sebab ketaatan dia pada mak dia. Itu aja. Uwais Al-Qarni. Jangan daripada W. Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Sebab dia taat pada mak dia je. Doa dia, sahabat pun minta doakan. Alright. Okey. Imam Hashim, nak beli buku dia boleh beli, kalau nak baca-baca sejarah dia, bagus cerita dia. Boleh jadikan kita panduan lah tentang taat kepada orang tua, galakkan anak-anak kita baca cerita Uwais Al-Qarni. Okey. Imam Hashim ni dia belajar dengan tabi'in. Tabi'in ni orang yang tak jumpa Nabi, tapi dia belajar atau dia jumpa dengan sahabat Nabi. Maknanya dia punya silsilah tak terputus tak? Dia punya sanad tak terputus. Sahabat Nabi yang dia belajar ni kan, dia mestilah ada banyak guru lah, tapi antaranya guru-guru dia yang Abu Abdurrahman ni belajar dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang Zaid bin Hubais ni belajar dengan Abdullah bin Mas'ud. Ini dua sahabat Nabi, orang yang jumpa Nabi, orang yang belajar dengan Nabi. So Nabi pas ilmu dia, dia pas dia, dia pas dia. Ini yang kita bilang sanad ni, kita kena faham dia hebat ni. Boleh? Abdullah bin Mas'ud ni, kalau kita belajar bab ilmu Quran ni, dia pun antara orang yang apa, bidang Quran dia spesialis lah, spesialis bidang Quran. Tapi tak dikenal sebagai Abdullah bin Mas'ud. Selalu dipanggil apa? Ibnu Mas'ud. Pernah dengar tak nama Ibnu Mas'ud? Dia lah Abdullah bin Mas'ud, nama dia Abdullah. Tapi sahabat Nabi banyak yang nama Abdullah, so diorang akan adakan gelaran-gelaran mengikut pada nama bapa. Ibnu ni maknanya anak. Anak kepada Mas'ud. Anak kepada Mas'ud. Ibnu dia perkataan bin lah. Banun. Bin. Kalau dia bilang nama dia Ibnu Abbas, dia anak Sayyidina Abbas, nama dia Abdullah bin Abbas, bukan itu Sayyidina Abbas. Ibnu Umar, bukan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada anak lelaki nama Abdullah bin Umar, itu dia Abdullah tu, Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Jadi Ibnu Mas'ud anak pada Mas'ud, Ibnu Umar anak pada Sayyidina Umar, Ibnu Abbas anak Sayyidina Abbas tak? Namanya kita tak tahu lah, selalu sama cakap tu nama bapak dia lah. Nama bapak dia gunakan Ibnu Abbas. Bapak dia yang Abbas, dia anak kepada Abbas. Maknanya siapa si Ibnu Abbas tu? Sepupu Rasulullah. Sebab Sayyidina Abbas ni pakcik Rasulullah. Jadi Sayyidina Abbas ni sepupu. Jadi nak kena tengok. Ibnu anak. Kalau bapa Abu Ali ni, bapa dia si Abu Talib ni.